Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kita ada kelas YPM slot kelima untuk matematik kertas 1 dan kertas 2 SPM yang akan dibimbing dan disampaikan oleh Cikgu Ruslan bin Kamarudin secara Google Meet 2021 10 Oktober 2021 hari ni Ahad. Kita akan bermula pada 8.30 sehingga 10 suku pagi. Boleh dengar tak anak-anak semua? Respon? Boleh. Nampak tak slideshow cikgu? Boleh. Nampak. Okey, bagus. Ini iklan macam biasa. Ini iklan cikgu, dulu pun cikgu dah sampaikan. Ini kali kedua untuk bersama dengan Cikgu Ruslan. Untuk eksklusif untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 YPM daerah Jempol. Betul? Betul. Ini gambar cikgu macam biasalah. Okey. Hello. Apa khabar anak-anak murid semua? Apa khabar semua? Sihat? Mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat dan ceria. Jadi cikgu rasa cikgu terus pergi kepada apa yang kita nak belajar pada hari ini. Jadi kita cuba tengok matematik SPM bagaimana nak menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kertas 1 dan juga kertas 2. Jadi pagi ni yang berusaha Puan Zai daripada MRSM Serting, Cikgu Norita daripada MRSM Serting, kemudian pegawai-pegawai YPM dan anak-anak yang cikgu kasihi sekalian. Jadi kita terus pergi kepada soalan-soalan untuk kelas pada pagi ini. Antara pasangan nombor asas berikut, yang manakah tidak betul? Mana satu yang tak betul anak-anak? Antara A, B, C, D ni. Boleh ni, Sahira Husna. Sahira Husna, mana satu jawapan pilihan awak? Mana satu antara A, B, C, D ni yang tak betul sebagai jawapan dia? Sahira? Ya, cikgu. Mana satu jawapan yang awak nak pilih sebagai jawapan yang tidak betul? Tak apa Sahira, teka je. Tak apa, nanti cikgu bimbing lah untuk menentukan jawapan yang betul. Mana satu pilihan hati awak, Sahira? Yang lain-lain pun boleh bantulah kalau nak bagi jawapan. Siapa nak cuba apa jawapan soalan ni? Antara A, B, C, D ni yang mana yang tidak betul? Saya. Cuba. B. Jawapan B tu bagus. Betul. B adalah jawapan yang kita terima sebagai jawapan yang tidak betul. Kenapa? Kenapa pilih jawapan B? Sebab 2, 3, 4 tu asas 4. Lagi? So asas 4 tak jadi 4. Bagus. Itu yang cikgu nak dengar lah. Jadi jawapan dia adalah B. B adalah jawapan tak betul. Sebab dia tulis 2, 3, 4 asas 4. Dalam asas 4 tak ada nombor 4. Asas 4 ni 0, 1, 2, 3. Nombor 4 tak ada dalam asas 4. Sebab itu B tu adalah yang tidak betul. Yang lain semua betul. Yang lain semua betul. Jadi dalam asas 4 tak ada nombor 4, 5, 6 dan sebagainya lah. Okey, yang ini satu lagi soalan asas nombor. Yang mana asas yang harus kita pilih supaya kelima-lima nombor tu adalah dalam keadaan yang betul. Mana asas yang kita nak pilih? Dia bagi nombor 26, 471, 83, 33, 101. Yang mana antara jawapan A, B, C, D asas yang kita nak terima supaya kelima-lima nombor tu jadi betul? Saya cikgu. Ya, apa dia? Jawapan dia D. Jawapan dia 9. Bagus. Jadi bila awak terima 9 sebagai asas, dia betul kepada kelima-lima nombor. Kalau awak pilih jawapan A 6, 6 tu dia tak boleh duduk dekat 26. Sebab nombor 6 tak ada dalam asas 6. Kalau awak pilih 7, 7 tak boleh masuk dekat 471.
Kalau awak pilih 8, 8 tak boleh masuk dekat 8-3. Jadi yang boleh masuk pada semua nombor adalah jawapan D, iaitu 9. Bagus. Macam itulah. Hebat. Okey, D ya. Okey, yang ini satu nombor yang cikgu tak sediakan jawapan ABCD lah. Kita nak cari jawapan di premis 2. Dan dulu cikgu dah tunjuk contoh dia. Mula-mula sekali padam jika, kemudian padam maka. Sudah awak tengok di kiri, tengok di kanan, tengok di kanan, tengok di kiri yang diulang X. X berulang. So padam di kiri, padam di kanan. Sudah awak nampak lebih besar daripada 2 pun diulang atas dan juga di bawah. Lebih besar daripada 2 ada di atas, ada di bawah, ada di bawah, ada di atas. Padam di atas, padam di bawah. So yang tinggal nombor 5 ni cikgu salin. Kuasa 3 ni tak padam, tertinggal. Jadi kita salin letak pada nombor 5. Lepas tu punca 20 ni pun tak padam, letak di belakang. Itulah jawapan. Premis 2. Kan senang? Faham tak ni anak-anak yang dikasihi? Orang jempol ni memang hebat. Tak ada masalah. Okey, yang ini pula. Yang mana satu jawapan? Siapa nak cuba? Salah tak apa. Yang mana satu antara jawapan ABCD untuk jawab soalan indeks ni? 14 kuasa N tambah 1 darab 7 kuasa 1 tolak N bahagi dengan 2 kuasa N tambah 1. Siapa nak cuba? Amir nak cuba Amir? Yang mana satu yang kita nak terima dalam jawapan? Cuba perhatikan indeks tu baik-baik ya. Nampak tak 14? Kuasa dia N tambah 1. Lepas tu awak nampak 2, kuasa pun N tambah 1. Jadi awak nampak tak 14 dan 2 tu mempunyai kuasa yang sama. Jadi dalam indeks ni, kalau kuasa dia sama, kalau bentuk bahagi, dia boleh bahagi. Jadi oleh kerana 14 dan 2 ni kuasa dia sama N tambah 1. Jadi 14 dan 2 ni boleh bahagi. Jadi bahagilah. Jadi 14 bahagi 2, dapatlah 7. Kemudian kuasa dia letak di atas 7. Dan yang tertinggal 7 kuasa N tambah 1 darab 7 kuasa 1 tolak N. Dan bila darab, kuasa dia jadi tambah. Tambah. Dan N tolak N kosong. 1 tambah 1, 2. 7 kuasa 2, 49. So jawapan dia C. Macam itu ya. Boleh ya? Dan untuk pengetahuan anak-anak yang dikasihi ya, untuk indeks ni kalau kuasa dia sama, kalau darab dibenarkan darab, kalau kuasa dia sama, kalau dia bahagi dibenarkan bahagi. Macam inilah. Tip tip tip, ayo. 3 kuasa dia M, 4 kuasa dia N. 2 kuasa yang sama. 3 dan 4 dibenarkan darab. Jadi 3 kali 4 dapat 12. Letakkan M sebagai kuasa pada nombor 12. Kalau dia bahagi pun nampak tak bahagi di sini. 10 kuasa dia K tolak 1. 2 pun berkuasa K tolak 1. Kuasa yang sama. Bermakna 10 dan 2 ni boleh bahagi. Dapat 5. Kemudian kuasa tu letak di atas 5. Boleh faham tak ni anak-anak? Boleh faham tak ni? Okey. Boleh. Cikgu nak undur sebab cikgu ada dengar bunyi tadi. Takut ada kawan yang masuk. Okey, ada yang masuk. Hayati masuk. Okey. Boleh ya? Panggil kawan-kawan ni join pagi ni. Okey, yang ini tajuk matriks. Yang mana satu yang tak ada matriks songsang? Siapa nak beritahu jawapan? Sini cikgu bagi jawapan ABC je. D tak ada. Antara jawapan ABC ni, antara jawapan matrik ABC, yang mana satu matrik yang tidak ada matrik songsang? Boleh? Siapa nak cuba? So, yang tak ada matrik songsang ni, awak pastikan penentu dia kosong. Jadi, macam A ni, nak cari penentu untuk jawapan A ni, kaedah dia 3 darab 3. Kemudian tolak 2 darab 4. Jadi penentu dia bukan kosong.
Jadi A ni penentu dia 3 kali 3 tolak 2 kali 4. Jadi dapat jawapan dia 1. Jawapan dia bukan kosong. Maknanya A ni ada songsang. Soalan minta yang tak ada songsang. Jadi kalau kita nak cari yang tak ada songsang, awak tolong pastikan penentu dia memberikan jawapan sipar. B pula penentu dia 2 kali 2 tolak sipar kali sipar. So jawapan dia 4. Jawapan dia bukan sipar. Bermakna B tu ada matriks songsang. C pula. C dia penentu dia negatif 2 darab negatif 6 tolak 3 kali dengan 4. Jawapan dia sipar. Bila jawapan dia sipar, bermakna C ni tidak ada matriks songsang. So jawapan dia C lah. Jadi besok anak-anak kalau soalan minta matrik yang tidak ada matrik songsang, tolong guna kaedah yang cikgu tunjuk ni, iaitu carikan penentu matriks dan pastikan jawapan dia sipar. Bila jawapan dia sipar, bermakna matrik berkenaan tidak ada matrik songsang. Boleh ini soalan mudah lah, macam kita makan mie rebus ni. Mie rebus di waktu pagi dijempol. Ni simple. Simple saja. Okey, yang ini siapa nak cuba? Ini soalan ni kita nak asas yang sebenar. 1-3 tambah 1-5, jawapan dia 3-1. Jadi antara A, B, C, D, yang mana asas yang kita nak gunakan? Supaya jawapan dia seperti yang diberi, 3-1. Okay, siapa nak cuba? Kaisara, Aisyah nak cuba? Mana jawapan ni Kaisara? Dia senang saja, awak ambil nombor tu awak tambah je. 13 tu awak tambah dengan 15. Awak dapat 13 tambah 5. 3 tambah 5 di belakang ni. 3 tambah 5 sepatutnya 8. Tetapi di bawah dia tulis 1. Jadi 3 tambah 5, 8. Jawapan dia 1. Jadi pelajar kena fikir macam mana 8 nak jadikan 1. So 8 ni kalau nak jadikan 1 di bawah ni, cikgu kena tolak dengan 7. 8 tolak 7 dapat 1. Jadi asas dia 7. Itu cara bagi jawapan lah. Boleh? 3 tambah 5, 8. Kenapa dia tulis 1? Jadi kena fikir. Macam mana 8 nak jadi 1? So 8 nak jadi 1, dah tentu tolak dengan 7. 7 lah jawapan asas. Boleh faham tadi semua? Boleh. Boleh. Bagus. Okey, yang ini siapa nak cuba? Yang mana satu jawapan nilai P? Yang mana satu jawapan nilai P? Soalan macam ni kalau keluar peksa, awak jangan selesaikan semua sekali. Kalau awak selesaikan semua sekali, dia ambil masa lah. Oleh kerana kita nak cari jawapan P, tengok di mana kedudukan P. Jadi kalau awak lihat P berada dekat sini, so kawan dia yang depan dah tentulah negatif 6. Dekat jawapan dah tentulah kawan dia 10. Tengok kedudukan P. Lepas tu awak pergi matrik depan, pergi matrik pada jawapan, cari nombor yang tempat yang sama dengan kedudukan P. Itu sahaja. Lepas tu negatif 6 ni dibawa keluar. Negatif 2 dibawa keluar. P dibawa keluar. Sama dengan dibawa keluar. 10 dibawa keluar. Macam itu. Kemudian negatif 6 bawa ke kanan, dia jadi tambah. Ni tanda tolak kan? Bila 6 tu pindah ke kanan, jadi tambah lah. 10 tambah 6, dapat 16. Negatif 2 dengan P tu darab. Bila cikgu bawa ke kanan, darab jadi bahagi. So dapatlah jawapan P dia negatif 8. So jawapan dia A. Yang ini sepatutnya tak salah. Kalau kita bagi jawapan salah untuk jawapan P, mak dengan ayah menangis teresak-esak. Ini soalan yang tak boleh sepatutnya salah lah. Kalau salah maknanya kita careless dalam menyelesaikan soalan lah. Jangan besok awak jumpa soalan begini, awak darabkan 2 ni dengan setiap nombor ni. Buang masa. Jadi kita guna kaedah yang cikgu tunjuk di sini, dapatlah menjimatkan masa. Okey, yang ini kita nak tukar asas 2 ni jadi asas 8. Okey, siapa nak cuba ni? Awak boleh guna kalkulator ataupun kaedah-kaedah lain. Macam mana nak tukar asas 2 ni kepada asas 8? Okey?
Aina Sapikah, boleh? Aina? Where are you? Siti Rahmadina. Siti Rahmadina boleh? Biasanya nak tukar asas 2 ni kepada asas 8, dia ada jadual. Jadual ni elok kita hafal. Ni jadual dia. Sebelah kiri tu asas 2, sebelah kanan tu asas 8 dan awak nampak dia punya kawan dia lah. So awak ambil nombor ni, awak ambil 3 nombor, ambilkan 3 nombor ni, masukkan dalam kotak. Macam cikgu buat ni. Ambil 3 nombor tu, masukkan dalam kotak. 3 nombor, kotak. 3 nombor, kotak. 3 nombor, kotak. Buat kotak. Kemudian awak tengok apa yang awak tulis dalam kotak ni. 101, tengok pada jadual. 101, kawan dia 5. Letaklah 5 di bawah. 110, dekat bawah ni. Kawan dia 6. Letak 6 di bawah. 011, kawan dia 3. Letak 3 di bawah. So jawapan dia 563. Jawapan dia A. Ini cikgu tak guna kalkulator lah. Saya pakai jadual. Tapi jadual ni kena hafal lah. Rasa cikgu tak susah mana nak hafal jadual lah. Boleh ya? Cikgu. Rentak nombor. Boleh ya? Cikgu nak pesan di sini, sepanjang cikgu melaksanakan bengkel pada pagi ni, seminar pada pagi ni, kalau ada sebarang masalah boleh tanyalah. Saya boleh bantu, Cikgu Zai boleh bantu, Cikgu Norita boleh bantu dan cikgu-cikgu matematik yang ada dalam talian ni pun boleh bantu bersama-sama untuk anak-anak mendapat pencapaian cemerlang dalam matematik. Ya. Kawan saya nak masuk, cikgu test. Okey, macam itu bagus. Terima kasih. Kalau ada kawan nak masuk, beritahu cikgu tolong masuk. Sebab cikgu dah buka ni, cikgu tak nampak yang kat belakang. Kalau tidak kesian dia tunggu lama. Bagus. Macam itulah kita ada kerjasama yang baik. Okey, kita sambung balik. Boleh faham apa yang cikgu tunjuk tadi? Boleh ya? Okey, bagus. Yang ini soalan berkaitan dengan bentuk piawai. Ini soalan di peringkat menengah rendah ni. Boleh diuji dalam SPM. So soalan ni kalau keluar peksa nanti ya, anak-anak yang dikasihi, awak boleh guna kalkulator untuk dapatkan jawapan. So mula-mula sekali ambil kalkulator, awak tekan on. Lepas tu cari butang mod, tekan mod sampai jumpa perkataan SCI. SCI tu ada dalam mod tu. Mula-mula awak cari kalkulator, tekan on, bagi kalkulator tu hidup. Lepas tu cari butang mod, tekan butang mod tu sampai jumpa SCI. Lepas tu tekan nombor 2. Kemudian bila awak tengok dekat jawapan ABCD, dia bagi dalam bentuk 4 angka bererti. 5028 tu 4 angka bererti, tekan nombor 4. Selepas tekan nombor 4, baru kita tekan soalan. Tekan soalan tu. 30168, lepas tu awak tekan tanda bahagi, tekan nombor 6, tekan tanda sama dengan, butang sama dengan, menggelupur jawapan dia keluar. Jawapan dia adalah 5.028 kali dengan 10 berkuasa. 03 tu dalam kalkulator. Kalau kita tulis, jangan tulis 0 tu. Awak tulis 3 je lah. Itu yang ditulis dalam kalkulator lah. So, jawapan dia B. Jawapan dia B. Kalau kita nak normalkan balik kalkulator ni, nak balikkan dia kepada bentuk asal, kaedah dia, awak tekan shift, tekan mod, tekan shift, tekan mod, tekan 3, kemudian awak tekan sama dengan 2 kali. Kalkulator tu balik kepada keadaan yang normal. Kalau awak semak, 7 darab 3, dia keluar 21. Kalau tak normalkan balik kalkulator, bila awak tekan 7 kali 3, dia bagi jawapan dalam bentuk piawai. Jaga-jaga tu. Selepas dah digunakan, awak tolong normalkan balik kalkulator kepada bentuk asal dia. Okey. Itu cara normalkan balik kalkulator lah. Boleh kan? Cikgu rasa cikgu pun ada ajar kat sekolah kan? Ada kan anak-anak? Ada. Ada. Ini contoh yang kedua lah, sama lah. Jadi soalan ni, mula-mula sekali awak tekan on, lepas tu tekan mod, cari SCI, tekan nombor 2, 7802 ni merupakan 4 angka bererti, tekan nombor 4, kemudian tekanlah
soalan dia. Tekanlah 780-200, tekan sama dengan. Dapat jawapan B. Kemudian normalkan balik kalkulator. Tekan tu lah. Apa yang tekan mod, macam cikgu tunjuk dia lah. Okey, boleh ya? Untuk normalkan balik. Okey. Okey, yang ini tajuk pengurusan keuangan, management, financial management. Berapakah jawapan pendapatan aktif Encik Roslan? Cikgu lah tu. Siapa tahu berapa pendapatan aktif Encik Roslan? Adakah jawapan dia A, B, C ataupun D? Come on. Siapa nak cuba? Pendapatan aktif Encik Roslan. Kena tentukan daripada jadual tu yang mana duduk dalam kategori pendapatan aktif. Jadi untuk pengetahuan anak-anak yang dikasihi, pendapatan aktif ni merupakan gaji dan allowance. Gaji dan allowance masuk dalam pendapatan aktif. Sewa diterima dengan dividen tu masuk dalam pendapatan pasif. Dia ada dua kategori pendapatan. Satu pendapatan aktif, satu lagi pendapatan pasif. Jadi pendapatan aktif di sini adalah gaji dan allowance. Jadi jawapan dia ambil jawapan gaji, awak tambahkan dengan jawapan allowance. Itulah jawapan pendapatan aktif. Cikgu. Ya. Kawan saya cikgu tak accept lagi. Apa dia? Kawan saya cikgu tak accept lagi. Okey. Boleh. Jadi jawapan dia C ya. Saya tak nampak kalau awak maklum. Baguslah. Baru saya cari balik. Tak ada pun. Tak ada. Dia sepatutnya ada di sini, cikgu admit. Tak ada. Tolong dia masuk link yang cikgu bagi ya. Link yang awak masuk lah. Jangan masuk link yang lain, dia tak masuk ni. Okey, yang ini satu lagi soalan. Ini pun sama dalam kategori tajuk pengurusan keuangan. Puan Roha mempunyai jumlah liability dan jumlah aset masing-masing sebanyak RM40,050 dan RM105,500. Hitung nilai bersih harta Puan Roha. Siapa tahu nilai bersih harta ni apa formula dia? Nilai bersih harta. Siapa tahu apa formula nilai bersih harta? Respon? Sahira Husna. Apa formula dia Sahira? Nilai bersih harta. Formula dia. Awak boleh guna daripada maklumat dalam soalan. Dalam soalan tu awak nampak jumlah liability, awak nampak jumlah aset. Jadi apa Sahira Husna? Formula untuk nilai bersih harta. Sahira, come on. Nilai bersih harta ni formula dia adalah jumlah aset tolak dengan jumlah liability. Jadi awak ambil jumlah aset 105,500, jumlah liability awak ganti dengan 40,050. So bila kita tolak, dapatlah jawapan dia. 65,450. Jawapan dia C. Dia kalau tak ingat formula ni, awak boleh nampak dekat maklumat soalan tu. Bila awak tengok dekat jawapan ABCD ni, semua jawapan dia positif. Jadi nak cari nilai bersih harta, dah tentulah awak ambil jumlah aset tolak dengan jumlah liability. Kalau ambil jumlah liability, awak tolak dengan jumlah aset, jawapan dia negatif. Tak ada jawapan negatif dekat senarai ABCD. Ini cara kita nak tackle lah kalau kita tak ingat formula. Ni agak mudah sikit lah boleh tackle. Formula yang kita nak guna lah. Sebab jumlah aset bila kita tolak dengan jumlah liability, baru kita nampak dia mampu melahirkan jawapan yang positif. Sebab jumlah aset nilai dia besar daripada nilai jumlah liability. Nampak jelas lah. Okey, yang ini pula, ini tajuk surakan data tak terkumpul. Diberi bahawa satu set data
terdiri daripada 2, 4, 5, 6 dan 7. Di mana varian dia 2.96. Kemudian dia nak varian baru di mana setiap data tu didarab dengan 2. Bila data tu darab dengan 2, berapakah nilai varian yang baru? Boleh? Jadi cikgu ada 2, 4, 5, 6, 7. Varian asal yang diberi 2.96. Okey. Kemudian data tu darab dengan 2. Data tu darab dengan 2. Makna 2 kali 2, 4 kali 2, 5 kali 2, 6 kali 2, 7 kali 2. Okey? Darab dengan 2. Kemudian dia minta apakah jawapan varian baru selepas didarab dengan 2. Okey, siapa nak bagi jawapan? Come on. Apakah nilai varian baru untuk data yang telah didarab dengan 2? Kaedah dia macam mana? Kaedah dia senang sahaja. Ambil nilai varian yang asal ni. Ambil nilai varian yang asal 2.96. Oleh kerana data tu darab dengan 2. Darablah dengan 2. Kalau data tu darab dengan 3. Darab dengan 3. Kalau data tu bahagi dengan 5. Bahagi dengan 5. Kalau data tu bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4. Tetapi untuk varian ni, selepas didarab, dia ada istimewa. Selepas didarab, kena letak kuasa 2. Ini dia punya kaedah untuk cari varian baru. Selepas kita darab, tolong letak kuasa 2 pada nombor yang kita darab. Tu dapatlah 2.96 kali 4 lah. So jawapan dia 11.84. Jawapan dia D. Kalau soalan sebut data tu dibahagi dengan 5, jadi awak bahagi dengan 5. Lepas tu pada nombor 5 tu letak kuasa 2. Ini kaedah menentukan varian baru. Okey? Boleh faham tak ni? Anak-anak? Respon. Boleh. Okey, yang ini macam mana? Siapa nak cuba? Kita ada data 2, 4, 5, 6 dan 7. Di mana varian dia 2.96. Kemudian dia minta apa jawapan varian baru apabila setiap data ditambah dengan 3. Jadi kita ada data 2, 4, 5, 6, 7. Varian dia 2.96. Kemudian setiap nombor ni cikgu tambah dengan 3. Tambah dengan 3, 2 tambah 3, 4 tambah 3, 5 tambah 3, 6 tambah 3, 7 tambah 3. Kemudian cikgu nak cari jawapan untuk varian baru. Apa jawapan dia? Untuk data yang telah ditambah dengan 3. Okay, siapa nak beri jawapan? Come on. Tak apa awak cakap je, bukan nampak muka pun. Suara je dengar. Okay, siapa nak cuba? Saya. Okey, apa jawapan? C. Jawapan dia C. Jawapan C ya? Jadi jawapan C tu kurang tepat lah. Tak apa, yang penting berani mencuba. Okey. Cikgu nak pesan dekat sini ya, untuk varian ni, kalau data tu kita tambah ataupun kita tolak, jawapan dia tak berubah. Jawapan dia masih kekal abadi seperti jawapan yang asal. Jadi varian ni dia tak dipengaruhi oleh tambah dan tolak. Varian ni hanya dipengaruhi oleh darab dan bahagi. Tambah tolak tak mempengaruhi jawapan untuk varian baru. Jadi maknanya jawapan untuk varian baru ni, awak copy sahaja jawapan varian yang asal. Itu sahaja. So, jawapan dia B. Jawapan dia B. Boleh jangan awak ambil 2.96 tu, awak tambah 3. Awak bagi jawapan dia 5.96. Tak ada pun jawapan 5.96. Jadi jawapan dia bukan C lah. Faham tak yang bagi jawapan tadi? Jelas Jelas. Okey. Varian, cikgu nak pesan di sini. Varian, julat antara kuartil, sisihan piawai tidak dipengaruhi oleh tambah dan tolak untuk cari yang baru. Untuk yang cikgu sebut tadi, keempat-empat tu hanya dipengaruhi oleh darab dan bahagi sahaja. Cuma varian dia ada istimewa, selepas kita darab ataupun kita bahagi, tolong letak kuasa 2 pada nombor berkenaan. Itu dia. Yang lain-lain tak ada kuasa 2 ya. Tu ada pun nota kat atas ni. Tu. Varian sisian piawai julat antara kuartil, jawapan dipengaruhi oleh operasi darab dan bahagi sahaja. Tetapi tidak dipengaruhi oleh operasi tambah dan tolak.
Okey. Okey, yang ini soalan dia suruh permudahkan simplify. Yang ini biasanya kita akan guna kaedah pemfaktoran. Jadi biasanya kalau kita nak mempermudahkan soalan ini, awak lakukan proses faktor di atas dan di bawah lah. Boleh ya? So yang di atas tu P kuasa 2 jadikan PP, Q kuasa 2 jadikan QQ. Macam cikgu buat lah. Pada awak tengok dekat atas ada nombor 3 di kiri, nombor 3 di kanan. Lepas tu awak nampak P di kiri, P di kanan, Q di kiri, Q di kanan. Keluarkan 3 PQ sebagai faktor. Bila 3 PQ keluar, yang tinggal dalam kurungan di depan P, di belakang Q. Yang di bawah ni awak keluarkan 3 sebagai faktor, 3 keluar. Jadi yang tinggal dalam kurungan di bawah ni P tolak Q. Kemudian 3 potong dengan 3 di atas, 3 di bawah. Potong 3 di atas, potong 3 di bawah. Lepas tu kita nampak P tolak Q ada di atas, ada di bawah. Potong di atas, potong di bawah. So yang tertinggal PQ. Nampak tak PQ ni tak potong. Itulah jawapan. So jawapan dia A. Yang ini cikgu rasa tak susah mana, cuma awak kena hati-hati dalam proses pemfaktoran. Bila kita faktor, kena faktor selengkapnya. Jangan ada nombor yang keluar, ada huruf yang tertinggal. Tak boleh. Yang ini maknanya awak kena keluarkan yang di atas tu, kena keluarkan 3 PQ. Jangan keluarkan 3 PQ tak keluar. Tak dapat jawapan. Keluarkan selengkapnya. Makna faktor dengan selengkapnya. Makna faktor ni kena buat sampai habis lah. Tak boleh buat faktor separuh jalan. Okey, yang ini. Yang ini yang mana satu yang serupa. Antara jawapan A, B, C, D ni, yang mana satu yang tidak serupa. Dia tanya yang tak serupa. Ni tajuk keserupaan ni. Tajuk tingkatan 5. Yang mana yang tidak serupa? Siapa nak cuba? Liana Nabila, boleh? Yang mana yang tak serupa? Boleh? Zuraina Nurul, boleh? Ni nama ni saya ambil dekat yang tadi yang sempat cikgu salin. Okey, kalau nak tentukan yang mana yang serupa, yang mana yang tak serupa, awak permudahkan nombor-nombor yang diberi dekat jawapan A, B, C, D. Itu sahaja. So jawapan A ni cikgu permudahkan, cikgu bahagi dengan 3. Cikgu bahagi dengan 2. Jawapan A ni cikgu bahagi dengan 2. 6 bahagi 2, 4 bahagi 2, 8 bahagi 2. Dapatlah 3, 2, 4. B ni pula, cikgu permudahkan nombor ni, cikgu bahagi dengan 3. 6 bahagi 3, 12 bahagi 3, 9 bahagi 3. Dapat jawapan 2, 4, 3. Nampak tak A dengan B ni serupa? Sebab A dengan B tu melahirkan nombor yang sama. Dalam A ada 3, dalam B ada 3, dalam A ada 2, dalam B ada 2, dalam A ada 4, dalam B pun ada 4. Bermakna A dengan B tu serupa. Soalan minta yang tidak serupa. Baca soalan tu. C pun sama, cikgu permudahkan nombor ni, cikgu bahagi dengan 4. 16 bagi 4, 12 bagi 4, 8 bagi 4. Dapat juga nombor 4, 3, 2. Jadi maknanya A, B, C ni serupa. Yang tak serupa, jawapan dia D lah. So D ni kalau cikgu bahagi dengan 3, 12 bahagi 3, 24 bahagi 3, 15 bahagi 3. Awak nampak tak nombor yang keluar ni tak sama nombor tu dalam A, B, C. D lah jawapan yang tidak serupa. Boleh tak ni anak-anak? Boleh cikgu. Kalau cikgu tak tunjuk boleh tak ni? Boleh? Dapat tak idea ni? Tak. Awak jangan lukis gambar pula. Lepas tu awak tengok yang mana serupa, tu ambil masa. Okey, yang ini berkaitan dengan tesilasi. Yang mana satu yang bukan ciri-ciri tesilasi? Antara A, B, C, D ni, yang mana bukan ciri-ciri karakteristik untuk tesilasi? Mana satu? Jadi yang bukan jawapan dia B lah. Tesilasi dia tak ada ruang kosong. So jawapan dia B. Jawapan dia B ya. Sebab dalam tesilasi dia tak ada ruang kosong. Yang A, B, C tu, A, C, D tu betul. A, C, D ni merupakan ciri-ciri dalam tesilasi.
So yang bukan ciri-ciri dalam testilasi, jawapan dia B. Okey, tu. Tu makna testilasi ya. Testilasi ni adalah pola bagi bentuk berulang yang memenuhi suatu satah tanpa ruang kosong atau pertindihan. Itu makna testilasi. Okey, yang ini cikgu nak tanya, antara jawapan A, B, C, D ni, yang mana satu bentuk testilasi tidak dapat dihasilkan? Jadi antara jawapan A, heksagon sekata, B, segitiga sama sisi, C, pentagon sekata, D, segi empat tepat. Jadi antara jawapan A, B, C, D ni, yang mana merupakan bukan testilasi? Yang mana satu? Siapa nak cuba? Come on. Nur Aina. Dapat apa Nur Aina? Kalau ada 2-3 orang nama Nur Aina, siapa-siapa pun boleh jawab lah. Apa jawapan dia? Yang mana satu yang tidak boleh menghasilkan testilasi? Jawapan dia C. Pentagon sekata. Pentagon sekata ni bukan testilasi. Kenapa? Bila gambar pentagon tu dicantum satu persatu, dia akan berlubang. Bila berlubang, dia bukan testilasi. Manakala heksagon sekata, segitiga sama sisi dengan segi empat tepat ni, kalau awak ambil gambar ada awak cantum satu persatu, tak berlaku lubang. Lubang tak berlaku. Bermakna A, B dan D tu adalah testilasi. Jadi C tu bukan testilasi ya. Jadi kalau cikgu lukis gambar pentagon sekata segi 5 ni, lepas tu awak ambil segi 5 yang kedua, pentagon yang kedua awak cantum. Okey. Awak ambil pentagon yang ketiga awak cantum, nampak tak dia berlubang? Nampak tak antara dua pentagon tu? Ni. Tengok mouse cikgu ni, dia berlubang. Bila berlubang, bermaksud dia bukan testilasi. Kemudian cikgu ambil pentagon yang keempat, cikgu cantum, dia berlubang. Nampak tak dia lubang ni? Jadi bila dia lubang tu, bila berlaku lubang, dia tak bertemu tu, bermakna gambar rajah ni bukan pentagon, bukan testilasi. Bukan testilasi. Ya. Senanglah. Jadi kalau awak buat untuk A, B dan D tu, gambar rajah tu dia bercantum. Dia tak ada lubang. Bila tak ada lubang, testilasi. Okey. Terdapat ruang kosong. Okey, yang ini yang mana yang benar berkaitan dengan kongrunan? Yang mana benar untuk kongrunan? Dia bagi gambar segitiga ABC. Kemudian yang kedua gambar segitiga PQR. Jadi antara ABCD ni, mana satu yang mengikut syarat kongrunan? Senang sajalah. Kalau awak jumpa besok, awak letak ABC tu di atas, PQR tu di bawah. Lepas tu awak tengok kawan yang sepadan. A kawan dengan P. A sepadan dengan P. A letak di kiri, P letak di kanan. Macam cikgu buat ni. Kemudian B kawan dengan Q. B letak di kiri, Q letak di kanan. Dapatlah jawapan. So jawapan dia AB sama dengan PQ. So jawapan dia C. Awak jangan lukis gambar rajah ABC, gambar rajah PQR. Lepas tu tengok kongruen. Letih tu. Kalau macam itu dia kacau. Okey. Ada yang masuk. Muhammad Aidil, Muhammad Adli. Muhammad Adli. Okey, tak apa. Yang penting masuk walaupun lewat sikit tak apa. Awak dapatlah ilmu. Ada yang masuk lagi? Ada. Okey. Ada 30 orang. Sepatutnya 42 kan? Okey, yang ini yang mana satu bukan keperluan. Yang mana satu bukan keperluan. Okey, siapa nak cuba? Mana satu? Yang bukan keperluan. Tak ada pun tak apa. Senang soalan ni. Yang mana satu bukan keperluan. Apa dia? Pengangkutan. Bagus. Pengangkutan. Tak ada pun tak apa. Tapi pakaian ni keperluan. Takkan awak berjalan tak pakai baju. Jadi pakaian ni adalah keperluan. Tempat tinggal pun keperluan. Kalau tak ada, jenuh kita duduk dalam hujan. Mesti ada tempat yang boleh berteduh. Makanan memang perlu. Kalau tak makan apa jadi? Jadi
Keperluan duduk pada pakaian, tempat tinggal, makanan. Pengangkutan bukan keperluan. Tak ada pun tak apa, boleh jalan kaki. Ataupun kalau tak ada, kita boleh tumpah orang. Dia bukan keperluan. Jadi jawapan ni, soalan begini boleh juga kalau nak lahir dalam soalan matematik kertas 1. Sebab ini soalan masuk dalam kategori tajuk pengurusan keuangan. Pengamputan tidak diperlukan setiap hari. Okey, yang ini apa makna A dalam perkataan smart? Dalam perkataan smart tu ada huruf A. Apa makna A tu? Adakah accessible, achievable, attainable, accomplishable? Mana satu? Attainable. Attainable, bagus. Jawapan dia C. Boleh dicapai. Awak berdoa lah supaya soalan macam ini keluar. Tapi jangan bagi jawapan B ke. Bagi jawapan B, A ataupun D tak betul lah. Jadi huruf A dalam perkataan smart tu bermaksud attainable ataupun dalam bahasa Melayu boleh dicapai. Ya. Cikgu. Ya. Boleh tolong accept kawan saya tak? Boleh. Kawan saya. Tak ada masalah. Ya, terima kasih cikgu. Sama-sama. Macam itulah cikgu memang tak nampak bila cikgu buka slideshow, cikgu tak nampak kat belakang. Awak maklum kepada cikgu, cikgu accept. Siana, tidak ada tunggu lama. Okey. Okey, yang ini yang mana satu perbelanjaan tetap. Yang tetap. Mana satu perbelanjaan tetap? Mana satu? Perbelanjaan tetap ni bermakna awak bayar setiap bulan dengan nilai yang sama. Mana satu antara A, B, C, D ni? Dia adalah perbelanjaan tetap. Tetap tu bermakna tiap-tiap bulan kita bayar dengan nilai yang sama. Jadi jawapannya. Apa jawapannya? Elaborate amanah saham. Amanah saham tak. Hari ni duit banyak, awak labur RM500. Bulan depan pula duit kita dah kurang, awak labur RM100. Bulan berikutnya duit tambah banyak, awak labur RM1,000. Maknanya awak labur setiap bulan tak sama. Jadi antara jawapan ABCD ni, yang mana perbelanjaan tetap? D. Bagus. Ansuran rumah. Ansuran rumah ni, biasanya kita akan bayar dengan kadar yang tetap pada bank. Ataupun sewa rumah. Sewa rumah pun masuk perbelanjaan tetap. Kalau awak sewa rumah, biasanya penyewa tu akan kenakan katakan sebulan RM600. Jadi bulan depan pun RM600. Bulan yang ketiga pun RM600. Jadi setiap bulan awak akan bayar sewa rumah dengan kadar yang sama. Dia tak ada sewa rumah bulan ini RM1,000, bulan depan RM100, bulan satu lagi RM3,000. Maknanya 3 bulan duduk lepas tu lari. Tak ada duduk lah rumah tu. Jadi sewa rumah pun masuk dalam perbelanjaan tetap. Telefon ni, bil telefon ni kita masuk dalam perbelanjaan tidak tetap. Dia ada dua jenis. Satu dipanggil perbelanjaan tetap. Satu lagi perbelanjaan tidak tetap. Tidak tetap ni maksud dia macam bil telefon, bil air, barang-barang dapur. Itu masuk tidak tetap lah. Okey, yang ini kita nak pantulkan koordinat 2, 3 tu. Di atas garis pantulan X sama dengan 5. X sama dengan 5. Kita ada objek Q23. Kita nak pantul pada garis X sama dengan 5. Jadi awak buat macam cikgu tunjuk. Objek dia Q23. Kita nak pantul pada garisan X sama dengan 5. Kita nak tentukan jawapan image. Okey anak-anak, bila awak nampak X dekat sini, nampak X, pastikan Y jangan diubah. Bila awak nampak X, koordinat Y tak ubah. Bila nampak X, Y kekal abadi. Y kekal abadi. Maknanya 3 ni pada objek, pada image pun 3. Dia tak ubah. Kemudian untuk cari koordinat X pula, awak ambil koordinat X yang dekat objek ni. 2 ni, dekat sini 5. Jadi pelajar kena fikir macam mana 2 ni nak jadi 5. Jadi 2 ni nak jadi 5, dah tentu cikgu guna tambah 3. 2 bila tambah 3 dapat 5. Lepas tu tambah 3 ni bawa ke sebelah kanan. Ambil tambah 3 tu bawa ke kanan. Lepas tu 5 tambah 3. 5 tambah 3. Tulis jawapan dia 8. So jawapan dia 83. Jawapan dia itu sahaja.
Jangan besok anak-anak jumpa soalan begini, awak lukis atas kertas. Lepas tu awak buat kotak-kotak-kotak. Lepas tu awak tanda titik Q 2, 3 pada satah kertas. Lepas tu awak buat garisan X sama dengan 5. Lepas tu awak pantul bilang kotak. Boleh juga. Keedah macam tu boleh. Cuma lambatlah kalau keedah macam tu. Kena lukis apa. Buat macam cikgu buat lah. Kecuali awak tak nampak cikgu 2 tambah berapa dapat 5. Saya tak tahulah nombor tu tambah 3. Masalah lah. Dan cikgu nak ingatkan pantulan ni dekat sini dia hanya guna tambah dengan tolak. Jangan pakai darab, jangan pakai bahagi. Kalau tak boleh pakai tambah, pakai tolak. Darab bahagi kita tak guna. Okey. Okey, yang ini pula translasi. Translasi lagi senang. Objek dia 8 negatif 3. Kemudian kita lakukan proses translasi negatif 2, 7. Oh ni salah eja ni, silap. Tak maaf. TRNS patutnya cikgu tulis F lah. Okey. Translasi dia negatif 2, 7. Kemudian kita nak tentukan image. Translasi ni senang saja anak-anak. Kalau nak tentukan image, ambil nombor depan ni tambah dengan nombor atas. Dia kaedah dia tambah. Nombor depan tambah nombor atas. 8 tambah dengan negatif 2. So jawapan dia tulis kat depan ni 6. Kemudian nombor di belakang tambah dengan nombor di bawah. Negatif 3 tambahkan dengan 7. Dapat 4. Letak 4 dekat belakang. So jawapan dia 6, 4. Jawapan dia B. Boleh? Jadi kalau awak ada handphone, awak ambil gambar. Tak. Apa yang cikgu tunjuk. Awak buka laptop. Lepas tu handphone di tangan awak ambil gambar. Jawapan yang cikgu tunjuk. Lepas tu boleh print balik. Nak tengoklah. Macam mana yang cikgu tunjuk. Boleh tak ni anak-anak? Boleh. Biasa tengok tak kaedah macam ni? Okey. Okey, yang ini ni sama macam tadi ya. Ni soalan sama macam tadi. Okey. Yang ini satu lagi soalan awak boleh cubalah. Dia bagi objek dia 75. Kemudian pantulan dia pada garis X sama dengan 3. Kita nak tentukan image. Okey, anak-anak buat sekejap. Tolong dapatkan jawapan. Okey, siapa nak cuba? Apa jawapan? Siapa nak cuba apa jawapan? Okey. Bila awak nampak huruf X, bila X di sini, bermakna Y dia tak ubah. Bila X di sini, Y tak ubah. Makna 5 ni kekal abadi. Dekat objek 5, dekat image pun 5. Okey. Kemudian 7, cikgu nak jadikan 3. 7 nak jadikan 3, dah tentu cikgu guna tolak 4. 7 tolak 4 dapat 3. Lepas tu ambil tolak 4 ni, kita bawa ke kanan. Kemudian baca 3 tolak 4, tulis jawapan negatif 1. Syabas dan tahniah. Bagus. Jawapan dia A. Macam itu. Boleh tak? Itu dia. Itu dia. Tahniah untuk diri sendiri ya. Jawapan yang betul. Bagus, bijak. Okey, yang ini ada dua lah. Ini gabungan penjelmaan. Dia bagi objek dia negatif 2, 3. Dan kita ada pembesaran faktor skala 2 pada asalan.
Kemudian diikuti pantulan pada garis X sama dengan 2. Jadi objek dia negatif 2, 3. Mula-mula kita lakukan proses pembesaran. Faktor skala dia 2. Pusat pembesaran dia asalan. Jadi pusat asalan ni bermakna pusat dia kosong-kosong lah. Pusat koordinat. Okey anak-anak, cikgu nak sebut di sini ya. Kalau pembesaran dengan pusat dia asalan kosong-kosong, kalau diberi faktor skala dia 2, nak cari imej senang sahaja. Pakai operasi darab. Itu sahaja. Pakai darab je. So, negatif 2 darab dengan 2. Negatif 2 tu awak darab dengan faktor skala 2. Jawapan dia tulis negatif 4. Lepas tu 3 darab dengan 2. Tulis jawapan dia 6. Itu kaedah mencari objek yang melalui pembesaran dengan keadaan pusat pembesaran dia kosong-kosong. Kalau pusat dia bukan kosong-kosong, yang itu kena guna alat-alat geometri untuk cari jawapan. Faham anak-anak? Jadi andai kata pusat pembesaran dia kosong-kosong, so nak cari imej, awak bersyukur dengan Allah Ta'ala. Ambil saja nilai pada objek tu, darabkan sahaja dengan faktor skala. Dapatlah jawapan. Kemudian kita lakukan proses yang kedua pula, iaitu proses pantulan pada garisan X sama dengan 2. Dapatkan jawapan imej. Okey, macam tadi lah anak-anak. Cuba. Kita nak cari jawapan untuk imej yang terakhir yang melalui proses pantulan pada garisan X sama dengan 2. Jadi bila nampak X bermakna Y kekal abadi. Nampak X, Y kekal abadi. So 6 ni tak berubah. Jadi dekat sini pun 6 lah. Kemudian negatif 4, dekat sini 2. Macam mana anak-anak negatif 4 nak jadi 2? Siapa tahu? Macam mana negatif 4 ni nak jadi 2? Respon? Steady lah jempol. Macam mana negatif 4 nak jadi 2? Tambah 6. Bagus. Negatif 4 nak jadi 2, tambah 6. Sebab negatif 4 tambah 6 dapat 2. Lepas tu tambah 6 ni, cikgu bawa ke sebelah kanan. 2 tambah 6, tulis jawapan dia 8. So jawapan dia D. Saya nak tanya, cikgu nak tanya anak-anak yang dikasihi, yang dimuliakan anak surga ni. Kalau cikgu tak tunjuk, boleh jawab tak soalan ni? Respon? InsyaAllah boleh kot. InsyaAllah. Okey. Bagus. Bersemangat. Yang penting kita bersemangat pada hari Minggu ni. Okey. Yang ini satu lagi contoh. Dia bagi PQ. Kalau dia bagi PQ, maknanya buat Q dahulu. Buat yang belakang dahulu. Kemudian buat yang depan. Itu kaedah lah. Mana kalau dia bagi gabungan penjelmaan dia PQ, awak buat Q dahulu. Q sebagai penjelmaan pertama. P sebagai penjelmaan yang kedua. Jadi objek dia 24. So, kita buat Q dahulu. Q adalah translasi 58. So, cikgu dah ajar tadi kalau translasi, nombor depan tambah nombor atas. 2 tambah dengan 5. Dapat 7. Nombor di belakang tambah dengan nombor di bawah. 4 tambah dengan 8. Dapat jawapan 12. Kemudian diikuti dengan pantulan pada paksi Y. Pantulan pada paksi Y. Bila kita pantul pada paksi Y, apa yang kekal, apa yang ubah? Kalau pantul pada paksi Y. Y kekal. Pantul pada paksi Y. Y kekal, X bertukar tanda. Y kekal abadi, X bertukar tanda. So, kalau pantul pada paksi Y kekal abadi, X bertukar tanda. Jadi, X ni 7 bertukar jadi negatif 7. 12 ni untuk Y kekal abadi. Jadi, 12 dekat sini pun 12. So, itulah jawapan akhir dia. Jawapan dia D. Okey, kalau pantul pada paksi Y, X bertukar tanda, Y kekal abadi. Kalau pantulan pada paksi X, X kekal abadi, Y bertukar tanda. Cikgu rasa boleh ingat ya. Jadi
Tak ada masalah lah tu. Okey, yang ini yang mana satu akibat? Okey, siapa nak respon? Yang mana satu akibat? Come on. Senang ni. Yang mana akibat? Cepat. Come on. Senyap lah dah. Abang-abang. Abang-abang yang jawapan ni. Nampak jika padam. Nampak maka padam. Akibat ambil belakang. Akibat ambil belakang. So itulah jawapan akibat. Tahniah. Betul. Bagus. Tepuklah tangan. Kalau dia minta anti-jadian ambil yang depan. Jadi kalau dia minta akibat, ambil yang belakang. Yang ini adalah makanan kita lah soalan ni. Kalau salah tak tahulah. Yang ini dia minta persamaan paksi simetri. Boleh? Yang mana satu persamaan paksi simetri. Jadi dia bagi fungsi kuadratik. Kaedah pertama, fungsi kuadratik ni kita permudahkan dahulu. So yang di belakang ni awak kembang dululah. Awak kembangkan yang belakang ni. Kemudian tolak X tambah 2X dapat tolak 1X. Tolak X tambah 2X dapat tambah 1X. Kemudian awak ambil fungsi kuadratik am, letak di bawah. Dan daripada sini awak banding. So dapatlah jawapan A dia 3. Bandinglah A di bawah, 3 di atas. A jawapan dia 3, B di tengah, 1 pun di tengah, B jawapan dia 1, C di belakang, so jawapan dia di belakang. Tapi tanda sini tak sama. Jadi C ni jawapan kena ambil negatif 10. Kemudian soalan tu minta persamaan paksi simetri. Siapa tahu macam mana nak cari persamaan paksi simetri? Respon? Steady lah abang-abang. Macam mana abang-abang nak cari persamaan paksi simetri? Apa yang patut kita guna? Persamaan paksi simetri ni untuk pengetahuan semua, dia ada formula ya. Jadi persamaan paksi simetri ni formula dia negatif B bahagi 2A. Ini tolong ingat ya, ini formula untuk menentukan persamaan paksi simetri. Sebab itu cikgu tentukan nilai A, B dan C. Sebab cikgu nak terima pakai dalam formula ni. Kemudian B ni ganti dengan 1. A ganti dengan 3. Dapatlah jawapan dia. Jadi persamaan paksi simetri jawapan dia negatif 1 bahagi 6. So jawapan dia C. Boleh ya? Boleh tak ni? Come on. Boleh. Okey. Bagus. Semangat. Okey, yang ini kita nak cari koordinat titik minimum. Dia bagi fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tambah 6x tolak 1. Kita nak cari koordinat titik minimum. Okey. Depan x kuasa 2 tu kalau tak ada nombor, letakkan 1. Depan x kuasa 2 tu tak ada nombor, letak 1. Kemudian awak letak fungsi kuadratik am di bawah. Jadi bila awak banding di sini, awak dapat jawapan A 1, jawapan B dia 6, jawapan C dia oleh kerana tanda tak sama, C adalah negatif 1. Okay. Untuk dapatkan jawapan untuk X, sebab koordinat ni ada X, Y. Awak kena cari X dengan Y lah. Untuk cari X, awak bawa formula yang sama tadi. Negatif B bahagi 2A. So B ganti dengan 6, A ganti dengan 1. So dapatlah negatif 6 bahagi 2. Dapatlah jawapan dia negatif 3. Jadi X ni cikgu ganti dengan negatif 3. Okey. Siapa tahu macam mana nak cari jawapan Y pula? Respon? Macam mana nak cari jawapan Y? Jadi jawapan ni kalau awak tengok dekat ABCD yang ada negatif 3 duduk pada jawapan A dan B. C dengan D ni bukan negatif 3, dia tulis 3. Bermakna C dengan D bukan jawapan. Kalau C dengan D ni kita pilih sebagai jawapan, mak dengan ayah menangis. Jawapan tu salah. Jadi jawapan yang betul antara A dengan B.
Bermakna awak kena cari nilai Y. Siapa tahu macam mana nak cari Y? Apa kaedah dia? Come on. Sakira Zaimi. Nak buat macam mana Sakira Zaimi? Yang lelaki tu minta maaf lah cikgu tak sebut, tak sempat nak ambil nama. Okey, siapa nak cuba? Biasanya awak boleh guna kaedah melalui lah. Ataupun awak guna kaedah gantian. Ambil nilai X sama dengan negatif 3 tu, masukkan dalam fungsi kuadratik tu. Dapatlah nilai Y dia. Ataupun satu lagi kaedah, nak cari Y ni, awak bawa formula. Formula untuk Y adalah C tolak B kuasa 2 bahagi 4A. Ini formula untuk cari Y. Jadi formula X dan Y ni hafal lah. Hafal. Jadi C ni awak ganti dengan negatif 1, B ganti dengan 6, A ganti dengan 1. So bila awak kira, dapatlah jawapan Y tu negatif 10. So gantilah Y tu dengan negatif 10. Jadi jawapan negatif 3, negatif 10 duduk pada jawapan B. Jadi yang harus diingat di sini formula X dengan Y lah. Sedang ya. Awak tulis kat kertas majung sampai dekat pintu bilik. Depan dan belakang pintu. Nak masuk bilik nampak, nak keluar bilik pun nampak. Lama-lama ingat. Boleh ya? Boleh. Okey ke ni? Senyap ni. Okey, cikgu. Okey, cuba cari yang ini pula. Tolong pakai kaedah tadi. Dapatkan koordinat titik maksimum ni. Okey, fungsi kuadratik dia. Sudah awak tentukan A dia negatif 4, B dia 24, C dia negatif 11. Okey, sudah awak cari koordinat titik maksimum. Okey, maknanya cari X dengan Y. Okey, tolong kira sekarang. Gunakan formula yang cikgu bagi tadi. Lepas tu awak dapatlah jawapan dia. Sama ada A, B, C ataupun D. Steady. Steady. Steady baby. Steady. Apa jawapan X dan anak-anak? X tu kita bawa formula negatif B bagi 2A. Jadi apa jawapan X? B tukar 24, A ganti dengan negatif 4. So dapat jawapan 3. Jadi X ni tukar dengan 3. Okey, cari pula Y. Bawa formula tadi. Y adalah C tolak B kuasa 2 bahagi 4A. Okey. Ganti C dengan negatif 11. Ganti B dengan 24. Ganti A dengan negatif 4. So dapatlah Y 25. So jawapan dia adalah C. Jadi anak-anak yang dikasihi untuk fungsi kuadratik ni sama ada nak cari koordinat titik minimum ataupun koordinat titik maksimum. Untuk cari X dan Y, tolong ingat formula yang cikgu bekalkan dalam slideshow ni. Masuk sahaja, pastikan ada kalkulator lah untuk kira. Senang, tak ada masalah. Okey, yang ni cuba. Ini sekarang PKP ni kita banyak order makanan pakai Grab. Grab Food. Ramnah memesan makanan melalui aplikasi penghantaran makanan pick up. Jumlah harga makanan yang dipesannya adalah RM78.50. Tidak termasuk cukai. Jika pesanan itu dikenakan cukai perkhidmatan 10% dan diberi voucher bernilai RM5 bagi pesanan melebihi RM80 selepas cukai. Berapakah amount yang perlu dibayar oleh Ramnah untuk makanan yang dipesannya? Boleh? Boleh tak ni anak-anak? Boleh jawab tak ni? Boleh. Okey, cuba. Berapa bayaran yang akan Ramnah bayar atas pesanan yang dibuat melalui aplikasi pick up? Jadi awak kena baca soalan ni dengan penuh teliti. Ambilkan maklumat soalan tu satu persatu. Lepas tu awak buat penyelesaian dengan kaedah yang cukup sistematik. InsyaAllah jawapan yang betul tu akan keluar. Jadi harga sebelum cukai, harga makanan sebelum cukai RM78.50. Okey. Ini harga sebelum cukai ni. Kemudian harga makanan ni dikenakan cukai 10%,
Jadi awak kira harga selepas cukai. 10% bermakna 100 tambah 10. Cukai ni makna kena ada tambahan lah. Kalau 10% bermakna 100 tambah 10. Jadilah 110%. Lepas tu awak darabkan dengan RM78.50. 110% ni boleh tulis sebagai 110 per 100. Darab dengan RM78.50. Dapatlah harga makanan selepas dikenakan cukai perkhidmatan 10%. So dapatlah RM86.35. Dan jangan lupa, bila harga dia dah melebihi RM80, apabila harga dia dah melebihi RM80, dia boleh guna voucher RM5. Jadi harga makanan yang harus dibayar oleh Ramdah RM86.35, tolong tolak dengan voucher RM5. Dapatlah jawapan dia. So jawapan yang harus dibayar adalah RM81.35. Boleh Yang cikgu bimbang awak baca soalan tak apa nak faham. Jangan tak faham. Sebab dia kata dalam soalan tu, kalau harga tu melebihi RM80, bermakna dia boleh guna voucher RM5 untuk mengurangkan harga bayaran. Jadi didapati harga di sini RM86.35. Bayaran dah melebihi RM80. Bermakna Ramnah boleh guna voucher RM5. Kalau awak tak guna, sayanglah. Jadi bila dia tolak dengan RM5, dia kena bayarlah RM81.35. Itu kaedah dia. Boleh tak ni anak-anak? Senyap ni. Boleh tak ni? Boleh cikgu. Okay. Kita hari ni kita santai lah. Yang lelaki mana ni senyap ni? Yang lelaki mana? Boleh. Boleh, cikgu, boleh. Bagus. Semangat itu yang kita nak, semangat jempol lah. Okey, yang ini cuba lihat. Ini soalan ni, yang ini tajuk ketersamaan linear dalam 2 boleh ubah. Hamdani ingin membeli buku nota dan buku rujukan untuk murid-murid di sekolahnya. Harga sebuah buku nota RM5.20 dan harga sebuah buku rujukan RM15. Dia harus berbelanja selebih-lebihnya RM2,500. Bilangan buku nota sekurang-kurangnya 3 kali buku rujukan. Bilangan minimum buku rujukan 40 buah. Ini contoh soalan kertas 2. Tulis 3 ketersamaan yang mewakili situasi di atas. So anak-anak yang dikasihi, bila jumpa soalan seperti ini, elok awak guna huruf X dengan Y lah. Jadi X tu mewakili bilangan buku nota, Y tu cikgu tulis mewakili bilangan buku rujukan. Kalau tak suka X dengan Y, boleh guna huruf lain pun tak apa. Tapi biasanya kita guna X dengan Y lah. Sebab bila kita lukis satah ke atas, satah ada 2 kan. Paksi Y, Y lah. Paksi X, X. Sebab itu kita guna X dengan Y lah. Okey, kita mula daripada maklumat dalam soalan. Harga sebuah buku nota RM5.20. Harga sebuah buku rujukan RM15. Buku nota yang dibeli, bilangan dia X. Buku rujukan yang dibeli, bilangan dia Y. Jadi kalau kita nak cari jumlah harga dia, bermakna RM5.20 kali X tambah 15 kali Y. Selebih-lebih tu apa simbol selebih-lebih? RM5.20 tu kosong tak payah tulis. RM pun jangan tulis. Kalau awak tulis RM nampak pelik lah. Jadi awak tulis 5.2 X, kosong tak payah tulis lah. Kemudian untuk buku rujukan, 1 buah RM15, dia beli Y buah. Dia jadi 15Y. Tambah dengan 15Y. Selebih-lebih, ingat selebih-lebih ni perkataan lebih. Bila awak nampak perkataan lebih, awak kena lawan dia. Lawan dia kena guna simbol kecil. Selebih-lebih, lebih. Simbol dia kecil. Lawan. Pakai simbol kecil, tanda sama dengan. Itulah ketersamaan yang pertama. Bilangan buku nota, simbol dia X. Sekurang-kurang, lawan dia. Sekurang-kurang, lawan dia lebih. Jadi kena pakai simbol lebih. Letak tanda sama dengan. Kemudian 3 kali 3 darab buku rujukan. Buku rujukan Y. 3 kali Y dapat 3Y. Itu ketersamaan yang kedua. Kemudian bilangan minimum buku rujukan. Buku rujukan Y. Minimum ni kecil. Lawan dia besar. Jadi awak kena guna simbol Y.
lebih besar daripada 40. Minimum kena guna simbol besar. Maksimum kena guna simbol kecil sama dengan 40 letak di belakang. Inilah 3 ketaksamaan. Cikgu bagi tip lah. Tip. Ayo. Ni. Selebih-lebihnya, simbol dia kecil sama dengan. Sekurang-kurangnya, besar sama dengan. Minimum, besar sama dengan. Maksimum, kecil sama dengan. Jadi anak-anak kena hafal ni. Tulis dekat kertas mahjong, tampal dekat pintu bilik. Depan dan belakang pintu, masuk bilik nampak, keluar bilik pun nampak. Lama-lama hafal dalam pemikiran. Okey kan? Kalau awak salah guna simbol, habis soalan ni semua salah. Jadi soalan macam ni duduk di kertas 2, jadi markah dia 3 lah. Setiap satu yang awak tulis tu satu markah. Dapatlah 3 markah. Yang ini apa jawapan dia? Kita nak jawapan dalam asas 10. Dalam soalan yang depan tu asas 6, yang belakang tu asas 3. Sedangkan soalan nak dalam asas 10. Boleh guna kalkulator ataupun boleh guna kaedah lain. Siapa nak respon soalan ni? Senang soalan ni. Simple. Simple sahaja. No problem. Steady, kawan-kawan. So, awak tukarkan asas 6 tu jadi asas 10. Kemudian tukarkan asas 3 pun jadi asas 10. Kemudian kita tolak. Dapatlah jawapan. Jadi nak tukar asas 6, asas 3 ni kepada asas 10. Boleh guna kalkulator ataupun boleh guna jadual. Jadi kalau asas 6, awak guna dalam jadual tu nombor 6. Kalau asas 3, guna dalam jadual tu nombor 3. Macam cikgu buat lah. Jadi kalau asas 6, dalam jadual tu guna nombor 6. Lepas tu letak di bawah dia 105. Lepas tu awak darab yang di bawah dengan yang atas. 1 kali 6 kuasa 2 tambah 0 kali 6 kuasa 1 tambah 5 kali 6 kuasa 0. Bila awak kira, jawapan dia 41. Kemudian tolak dengan, yang ini asas 3. Asas 3 nak jadikan asas 10, guna jadual. Dalam jadual, guna nombor 3. Letak 21 tu di bawah. 2 kali 3 kuasa 1 tambah 1 darab 3 kuasa 0. Jawapan dia 7. So yang depan 41, yang di belakang tu 7. Bila cikgu tolak, dapatlah 34. Itulah jawapan. Yang ini cikgu guna table. Kalau pelajar guna kalkulator pun seharusnya dapat jawapan A lah. Kalau dapat jawapan lain tu tak betul. Ada apa-apa nak respon anak-anak? Boleh. Itu dia. Suara-suara yang hebat ni. Okey. Bagus. Semangat. Bagus. Yang ini yang mana satu jawapan yang bukan liability. Bukan. Yang mana satu liability. Liability ni dia lebih kepada pinjaman. Itu dia pinjaman bank. Pinjaman bank. Ini masuk liability. Liability adalah hutang atau tanggungan yang perlu dibayar oleh individu ataupun syarikat kepada pihak lain. Hutang ni maknanya pinjaman. Okey. Yang ini kita nak bilangan kesudahan untuk sebiji dadu adil dan sekeping duit siling dilambung secara serentak. Berapa bilangan kesudahan yang mungkin? Bagi ruang sampel. Senang ini. Ini senang ni. Dapat jawab, awak boleh duduk kat rumah tepi sawah tu. Cantik rumah tu tepi sawah. Okey. Dadu adil ni ada berapa nombor? 6. 6. Ada 6. Okay. Duit siling ada berapa muka? 2. Jadi jawapannya 6 kali 2 lah.
Jawapan dia 12. Itu 12. Dadu adil ada 6 nombor. Duit siling ada 2 muka. 6 kali 2, 12. Jawapan dia D. Menangis mak kalau salah jawab ni. Pastikan betul. Okey, yang mana satu yang tidak boleh dijadikan graf? Mana satu antara jawapan ABCD ni tidak boleh dijadikan graf? Come on. Mana satu yang tak boleh jadi graf? Cepat. Ini senang soalan ni. Mana satu yang tak boleh jadi graf? Senang saja anak-anak. Awak ambil jawapan ABCD, awak tambah nombor tu satu persatu. Kalau jawapan dia keluar nombor ganjil, graf tak boleh dilukis. Kalau jawapan dia keluar nombor genap, graf boleh dilukis. Soalan tanya yang tidak boleh dilukis. Jadi pastikan awak cari antara ABCD yang jawapan jumlah dia nombor ganjil. Itulah jawapan. Okey, mana satu anak-anak? Mana satu ni? Jawapan dia C. Sebab 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tu nombor ganjil. Bila nombor ganjil, graf tidak boleh dilukis. Kalau awak tengok A, B dan D, semua jawapan dia nombor genap. Bermakna graf boleh dilukis. Tu, nampak? Jawapan A 12 genap. Jawapan B 10 genap. Jawapan D 12 pun genap. Tiba-tiba jawapan C tu nombor ganjil dalam jawapan. Bermakna C tak boleh dilukis. Senang saja soalan ni. Simple lah. Boleh jawab dalam masa 10 saat. Tak payah lama-lama. Okey, yang ini apakah jawapan bilangan tepi? Diberi bahawa suatu pokok mempunyai 8 bucu. Cari bilangan tepi. Okay, apa bilangan tepi dah? Come on. Siapa tahu apa formula untuk cari bilangan tepi? Siapa tahu apakah formula untuk cari bilangan tepi? Bilangan tepi ni, formula dia adalah bilangan bucu tolak 1. Bagus. Tahniah yang bagi jawapan 7. Tepuklah tangan. Bilangan tepi ni, formula dia bilangan bucu tolak 1. Jadi bilangan bucu ganti dengan 8. Bila awak tolak 1, menggelupur jawapan 7 tu keluar. So jawapan dia A. Bagus. Pandai ni anak-anak jempol ni. InsyaAllah lah cikgu doakan dapat A+. Sebutlah amin. 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 Okey, yang ini pula yang mana satu mempunyai titik maksimum. Yang mana satu yang ada titik maksimum. Senang ini. Siapa boleh bantu? Yang mana satu antara jawapan ABCD yang ada titik maksimum? Siapa nak beritahu idea dia? Cikgu nak dengar idea. Idea untuk tentukan jawapan. Dapat jawab, kita boleh pergi ke sawah padi tu. Mana satu ni yang ada titik maksimum? Senang anak-anak. Yang ada titik maksimum ni, awak pastikan depan X kuasa 2, nombor dia negatif. Bila depan X kuasa 2, nombor dia negatif, dia mempunyai titik maksimum. So, yang mana satu jawapan anak-anak? Yang depan X kuasa 2. Jawapan dia D. Jawapan dia adalah, tolong cari nombor yang depan X kuasa 2 ada negatif. Yang mana satu jawapan yang ada titik maksimum ni? Mana satu? D. Di mana pula abang? D depan X kuasa 2 dia positif. Nombor 2. Kita nak cari depan X kuasa 2 tu negatif. Yang mana satu? Awak cari nombor yang duduk depan X kuasa 2. Depan dia negatif. Cepat. D. Jawapan dia C.
Nampak tak X kuasa 2, depan dia negatif 5. Kena baca tanda tolak ni sebagai negatif. Negatif 5. So, C ni ada titik maksimum kerana depan X kuasa 2 dia negatif 5. Nombor negatif. D ni tak boleh. Sebab depan X kuasa 2, 2. 2 ni positif. Bila positif, dia ada titik minimum. B ni, awak tengok X kuasa 2, depan dia 2. 2 ni positif. Dia ada titik minimum. Soalan minta titik maksimum. Kena cari depan X kuasa 2 mesti nombor negatif. So C lah. Macam A ni, kalau awak bukakan kurungan ni, awak darab 2 kali, awak kembangkan dia, awak dapat 4X kuasa 2. 4 tu positif. Maknanya dia ada titik minimum. Jadi yang ada titik maksimum duduk pada jawapan C. Kerana depan X kuasa 2 tu kelihatan negatif 5. Nombor negatif. Itu dia. Boleh lah. Tu. Jawapan dia C ya. Yang ini senang. Ini santai lah. Ini orang jempol ni. Boleh jawab dengan guna sebelah mata je. Sebelah mata buka, sebelah mata lagi tutup. Mana jawapan dia? Apa jawapan X yang awak nak pilih? X di antara 56 sampai 62. Apakah jawapan X? Come on. Jadi maknanya awak jawab, awak tak tengok asas dia. Tengok asas tu. Asas dia 7 tu. Asas dia 7. Asas 7 tak boleh ada nombor 7, nombor 8, nombor 9. Bermakna A tu tak boleh terima sebagai jawapan. Sebab dalam jawapan tu ada nombor 8, ada 9. Tak boleh. Sebab asas 7 tak boleh ada nombor 7. Tak boleh ada nombor 8. Tak boleh ada nombor 9. Jadi mana satu jawapan ni? Asas 7 ni 0 sampai 6. Jadi kalau awak bagi senarai dia macam cikgu awak sebut tadi, awak bagi jawapan dia 57, awak pilih jawapan A, tak boleh ni. Sebab asas 7, nombor 7 tak boleh ada. Jadi yang depan ni padam. Asas 7 tak boleh ada nombor 8. 8 ni padam. Asas 7 tak boleh ada nombor 9 pun padam. So jawapan dia yang tinggal 60 dengan 61. So jawapan dia D. D. Macam itu. Jangan terperangkap tu. Awak jawab jawapan A, habis satu keluarga menangis. Jawapan tu tak betul. Faham lah? Kena sensitif pada asas yang diberi lah dalam soalan tu. Kena sensitif kepada asas yang diberi. Okey. Ayat ini, cikgu nak tanya. Ini simple lah. Yang dalam BM, yang dalam BI ni tertinggal tanda sama dengan pada 9 ni. So kita guna yang BM, yang dalam bahasa Melayu ni. M besar daripada 9, kecil sama dengan 9. M besar daripada 2, kecil dan sama dengan 9. Jadi kalau cikgu senaraikan, inilah jawapan untuk M. N pula besar daripada negatif 8, kecil daripada negatif 7. Kalau cikgu senaraikan, inilah jawapan N. Kemudian soalan tanya, dia nak nilai terbesar M tolak N. Dia nak nilai terbesar M tolak N. Okey, siapa boleh bantu? Mana satu jawapan yang kita nak pilih? Nilai terbesar untuk M tolak N. Come on. Cepat. Mana satu? Cikgu. Jawapan? 14. 14. Macam mana dapat 14? 9 tolak negatif 5. 9 tolak negatif 5 dapat 14. Betul lah. Ada tak jawapan lain? Saya cikgu. Okey. 9 tolak negatif 7, jawapan dia 16. Pandai. Itulah jawapan yang sebenar. Dia bila awak jumpa soalan macam ni, jangan terperangkap. Ya. Jadi kalau nak cari nilai terbesar, awak pilih nilai M, pilih nilai N yang menjadikan jawapan boleh keluar nombor paling besar sekali. Jadi antara 14 dan 16, 16 lagi besar. Jadi 16 lah sebagai jawapan. Jadi nilai terbesar bagi M tolak N ni, M cikgu pilih 9, N kena pilih negatif 7. Barulah jawapan dia keluar, jawapan yang paling besar, 16. Kalau awak pilih N negatif 5, baru keluar 14. 14 lebih kecil daripada 16. Yang ini kena cubalah, cuba. Awak cuba ganti nilai M, cuba ganti nilai N, pilih nombor yang sesuai, yang boleh melahirkan nombor yang terbesar sekali.
Boleh ya? Sebab di sini dia perangkap dia operasi tolak tu. Tolak tu perangkap. Jadi jagalah. Ada yang masuk Sekejap. Ada yang masuk. Hilang pula. Ke mana dia pergi? Okey. Okey, tak apa. Tak ada, tak apa. Tak apa. Hari ni kita santai je. Boleh ya? Okey, yang ini? Yang ini. 4 kuasa 2 bahagi 4 kuasa 3N sama dengan 1024. Jadi awak nampak dekat sebelah kiri tu dia dah bagi signal dah. Dia dah bagi satu lampu cahaya hijau. Awak nampak nombor 4. Nombor 4 ada dekat kiri tu. Bermakna 1024 tu mesti ada kaitan dengan nombor 4. Itu cara kita fikir besok. Fikir macam tu. Awak nampak 4 lahir dekat kiri tu. Tiba-tiba dekat kanan tu 1024. Cikgu, pelik ni. Jadi bila awak nampak 4 dekat kiri, mesti 4 tu ada kaitan dengan 1024. Cubalah 4 kuasa 2, 4 kuasa 3, 4 kuasa 5, 4 kuasa 6 sampai keluar 1024. Jadi bila pelajar tekan kalkulator, didapati 1024 ni adalah 4 kuasa 5. Jadi cikgu tukarlah 1024 sebagai 4 berkuasa 5. Kemudian bila bahagi, 4 di kiri, 4 di kanan, bila bahagi kuasa jadi tolak. Dan 1024 cikgu jadikan 4 kuasa 5. Lepas tu 4 di kiri, 4 di kanan, kuasa di kiri turun ke bawah, kuasa di kanan turun ke bawah. Macam itulah. Lepas tu pindah 2 ke kanan jadi tolak. 5 tolak 2 jadi 3. Negatif 3 tu darab, pindah ke kanan jadi bahagi. 3 bahagi negatif 3 keluar jawapan negatif 1. Jangan pilih jawapan B. Ada pelajar dia pilih jawapan B. Kalau dia pilih jawapan B, dia tak baca soalan. Tengok soalan. Apa dia minta? Dia tanya nilai bagi negatif 2 per N. Jadi kalau pilih jawapan B tak betul. Sebab baca soalan. Soalan minta apakah jawapan negatif 2 bahagi N. So N di sini gantikan dengan negatif 1. Dapatlah jawapan dia 2. 2 lah jawapannya. Jadi jawapan dia C. Ini ada satu lagi yang kadang-kadang pelajar terlepas pandang ataupun dia terlupa apa soalan tanya. Jadi kalau dia dapat jawapan N negatif 1, terus pilih B sebagai jawapan, menangis ibu bapa. Jawapan tak betul. Sebab dia bukan minta N, dia minta jawapan untuk nilai negatif 2 per N. Jadi soalan kena baca. Itu nasihat cikgu lah. Baca soalan. Boleh tak ni anak-anak? Boleh tak ni? Boleh. Mana yang lelaki ni? Suara lelaki mana ni? Boleh. Macam itu. Clear. Macam itulah yang kita nak. Tak ada masalah. Okey ya. Okey, yang ni apa jawapan bilangan subset Q? Siapa nak beritahu? Siapa nak cuba ni? Berapakah bilangan subset Q? Come on. Kita nak cari bilangan subset dalam set Q. Antara A, B, C, D, mana jawapan yang harus dipilih? Steady. Macam mana anak-anak jempol ni? Anak-anak surga ni. Berapakah bilangan subset dalam set Q? Macam mana? Formula dia, dulu cikgu dah pesan dah. Formula dia mesti guna nombor 2. 2 ni formula. Kemudian awak bila baca soalan, diberitahu dia ada 6 unsur. Letak 6 ni di atas 2 sebagai kuasa. So jawapan dia 2 kuasa 6, iaitu 64. Jadi jawapan dia D. Ini tak payah fikir panjang-panjang. Ingatkan formula untuk bilangan subset. Pegang formula dia. Kena pakai nombor 2 sebagai formula dia. Kemudian unsur dia ada 6. Letak 6 di atas 2 sebagai kuasa. Tekan kalkulator. Mendidih jawapan dia keluar 64. Simple. Simple lah soalan ni. Cikgu. Ya. Tadi jawapan tu di 2 tu. Yang kau unsur tadi tu. Macam mana? Sekejap.
Apa tu? Kenapa unsur tu kenapa pakai nombor 2? Itu dia punya formula. Formula dia. Kalau awak nak guna kaedah lambat, awak kena buat satu persatu, lepas tu awak bilang, jenuh tu. Dia ambil masa tu. 2 tu adalah formula dia. 2 tu formula. Faham? Jangan pakai nombor lain. Pakai nombor lain tak betul. 2 tu formula. Ada dalam buku teks ni sebenarnya. Boleh ya? Ini cikgu tunjuk kaedah cepat lah. Kalau awak pakai kaedah penyenaraian, awak senaraikan dia, lambat tu. Awak kena senaraikan 64 set. Baru dapat jawapan. Baru nampak jawapan dia dah. Boleh faham lah? Boleh kan ni? Boleh. Okey, yang ini yang mana satu julat yang paling besar antara A, B, C, D? Ini soalan senang ni. Antara A, B, C, D ni, mana satu julat yang paling besar? Kebetulan pula soalan ni nombor telah disusun. Nombor pada A, B, C dan D telah disusun mengikut tertib menaik. Kecil, nombor kecil di hadapan, nombor besar di belakang. Senanglah. So nak cari julat yang paling besar ni, awak cari julat setiap satu. Lepas tu awak carilah yang mana satu jawapan paling besar, itulah yang kita terima untuk jawapan. So untuk A ni, julat adalah nombor paling besar tolak nombor paling kecil. Jadi A ni nombor paling besar 20, nombor paling kecil 6. 20 tolak 6. C. Okey, tak apa. Okey, B pula, julat dia 24 tolak 9, dapat 15. C, julat dia 28 tolak 11, dapat 17. D pula, julat dia 60 tolak 45, dapat 15. Oh, pandai. Jawapan dia C. Tepuklah tangan. Betul lah tu. Tepuk tangan. Itu dia. So, jawapan julat dia 17. Sebab 17 tu paling besar daripada nombor-nombor lain. Ni jangan salah soalan macam ni. Agak mudah. Ni soalan yang agak simple dan agak mudah. Tak nampak dia punya problem di situ. Tak nampak problem di situ. Okey, cikgu nak tanya balik semula. Ni. Apakah dia punya persamaan paksi simetri? Dia bagi fungsi dia 2x kuasa 2 tambah 4x tolak 3. Cepat. Kalau awak ingat formula dia tadi, boleh jawab lah. Mana satu anak-anak jawapan? Come on. Mana satu? A, B, C, D. Persamaan paksi simetri. Okey. Cepat. Siapa nak respon? So, nilai A dia 2, nilai B dia 4, nilai C dia negatif 3. Okey. Masukkan dalam formula persamaan paksi simetri. So, anak-anak apa jawapan? Come on. Yang lelaki mana senyap ini? Come on. Jadi. Apa formula persamaan paksi simetri? Syahirah Husna, apa formula dia? Jawapan daripada B aku B. Formula dia ikut formula. Formula adalah negatif B bahagi 2A. Okey, ganti B dengan 4, ganti A dengan 2. Mana satu jawapan? B ganti 4, A ganti 2. Jawapan? Senyap ni. B ganti 4, A ganti dengan 2. Okey, apa jawapannya? Mana satu? A, B, C, D. Negatif 4. Di bawah ni 2 kali 2 pun 4. Negatif 4 bagi 4. Jawapan? A. Jawapan dia A. Jadi yang bagi jawapan B tu tak apalah, dia careless. Jangan careless. Formula dia ada negatif. Jangan pakai formula B bagi 2A. Tak betul tu. Formula untuk persamaan paksi simetri, negatif B bagi 2A. Jangan lupa tu. Depan tu ada negatif. Kalau tidak, kita pakai formula yang tak betul lah. Jadi kena hati-hati ya. Kena berhati-hati. Ini soalan trigo. Senanglah soalan ni. Dia minta apakah jawapan tangent. Siapa nak cuba? Apa jawapan tangent? Kena tahu formula lah. Formula untuk tangent.
Siapa tahu apa formula tangent? Dalam ni kita nampak sin dan kita nampak cos. Bila awak nampak sin, nampak cos, tangent formula dia sin bahagi cos. Ini formula tangent. Lepas tu gantikan sin dengan nilai yang diberi, gantikan cos dengan nilai yang diberi. Lepas tu awak tekan kalkulator, dapatlah jawapan. Jawapan dia D. Ingat dah, tangent ni formula dia sin bahagi cos. Jangan pakai tua. Opposite bagi adjacent, iaitu untuk segitiga bersudut tegak. Yang ini dia bagi dah maklumat sin dengan cos. Nak cari tangent, kita bawakan formula tangent, sin theta bagi cos theta. Itu sahaja. Tak ada masalah lah. Okey, yang ini pecahan algebra, agak senang kan? So nak cari jawapan, biasanya kita akan guna darat silang. Maknanya 7 kali dengan X, 7X. Lepas tu letak tolak. 4 kali dengan X tolak 5, letak di belakang. Lepas tu letak bahagi. Lepas tu 4 darab 7, dapat 28, letak di bawah. Itu kaedah menyelesaikan pecahan algebra lah. Dan yang di atas tu kita bukakan kurungan dekat belakang ni, awak bukakan kurungan. Tolak 4 kali X, tolak 4X, tolak kali tolak, tambah 4 kali 5, 20. Dapat macam ni lah. Kemudian 7X tolak 4X dapat 3X tambah 20 bahagi 28. So jawapan ni kalau ditinjau dekat ABCD, duduk pada jawapan C. Ini agak simple lah. Boleh lah? Rasa cikgu okey kan? Boleh kan? Ni soalan di peringkat menengah rendah. Boleh lahir dalam SPM kertas 1. KSSM. Boleh ya? Okey, yang ini macam mana anak-anak? Awak boleh cari jawapan guna kalkulator ataupun boleh kira seperti biasa. Boleh? Awak nampak punca 3 kuasa 5. Punca kuasa 3 tu boleh tukar dengan 3 kuasa 1/2. Dan 12 tu pula boleh tukar 12 tu kepada 3 kali 4. 12 tu boleh tukar 3 kali 4. 4 tu boleh tukar 2 kuasa 2. Buat dalam kurungan. Macam ni lah. Okay, bahagi tu cikgu tukar dalam bentuk pecahan. Letak 6 di bawah. Punca kuasa 3, cikgu jadikan 3 kuasa 1/2. 1/2 dengan punca kuasa 2 ni sama. Kemudian awak darab 5 kali 1, 5/2. Dan 12 ni, awak tukarkan 12 ni 3 kali 4. 4 tu pula jadikan 2 kuasa 2. Macam cikgu buat lah. Okay. So 1/2 kali 5 ni dapatlah 3 kuasa 5/2. Buat kurungan. Kemudian 12 ni tukarkan kepada 3 kali 4. Dan 4 tu jadikan 2 kuasa 2. Dan 3 tu tak ada kuasa, letak 1. Dan 6 ni, cikgu tukarkan 6 ni kepada 2 kali 3. Tak ada kuasa, letak 1. Anak-anak yang dikasihi ya, tolong tahu kaedah yang ini. Takut bimbang-bimbang. Soalan macam ni duduk di kertas 2. Kalau kertas 2 awak kena tunjuk kaedah macam yang cikgu buat ni. Kalau kertas 1 boleh. Awak boleh guna kalkulator untuk menentukan jawapan. Ataupun guna kaedah yang cikgu tunjuk. Okey, lepas tu yang di atas ni ada kurungan. Awak darabkan kuasa tu dengan 1/2 di luar ni. 1 kali dengan 1/2. Lepas tu 2 kalikan dengan 1/2. Dapat macam inilah. Lepas tu 2 kuasa 1 di bawah. 2 kuasa 1 di atas. Kelihatan di mata. Potong di bawah. Potong di atas. So tinggallah 3. So dan 3 ni kita boleh gabung menggunakan hukum indeks. Bila darab, kuasa jadi tambah. Bila bahagi, kuasa jadi tolak. Dapat macam inilah. Darab 5/2 dengan 1/2 tu tambah. 1 ni bahagi, dia jadi tolak lah. 5 tambah 1, 6. 6 bahagi 2, 3. Dapatlah 3 tolak 1. 3 tolak 1, 2 lah. Dan 3 kuasa 2, jawapan dia 9. So jawapan dia C. Anak-anak yang dikasihi, yang dimuliakan, anak-anak surga ni, awak tolong pastikan kaedah ni awak tahu. Cikgu bimbang bukan apa, takut soalan ni lahir dekat kertas 2. Kalau lahir kertas 2, kena tunjuk kaedah. Kalau awak bagi jawapan 9 tanpa kaedah, kosong markah ni. Kalau kertas 1 tak apa. Kertas 1 awak boleh guna kalkulator. Cikgu bimbang kalau duduk di kertas 2 lah. Boleh tak ni anak-anak? Senyap ni? Boleh.
Okey. Boleh go. Okey, bagus. Itu cara kita selesaikan soalan tu lah. Yang ini awak jangan tengok soalan ni nampak takut. Cikgu, macam mana nak jawab ni? Tak apa ni. Awak tengok soalan tu buat pelan-pelan. InsyaAllah dapat jawapan betul. Jadi awak tengok soalan yang diberi ni, dia bagi MX kuasa 2 tolak 2X kuasa 3 sama dengan 6. Dan dia bagi NY kuasa 3 tambah 2MY kuasa 2 sama dengan 7. Lepas tu dia tanya soalan tu. Awak ambil soalan ni. Lepas tu awak kembangkan yang belakang ni. Kembang macam biasa. Lepas tu awak susun balik. Supaya maklumat di atas ni boleh pakai dekat soalan. Susun balik. Maknanya tolak 2X kuasa 3 ni bawa ke hadapan. Dapat yang ini. Kemudian tambah NY kuasa 3 ni pindah ke belakang. Dapat macam ni. Cikgu susun balik. Kenapa cikgu susun balik? Supaya maklumat yang diberi boleh guna dalam soalan. Jadi yang depan ni, kalau awak tengok yang depan ni, dia sama dengan maklumat. Ganti dengan 6. Kemudian yang belakang ni pula, dia sama dengan maklumat. Gantikan dengan 7. So jawapan dia 13. Boleh anak-anak besok kena ada kebijaksanaan bila jumpa soalan macam ni. Kita lakukan proses rearrangement. Kita lakukan proses penyusunan semula supaya dia seragam dengan maklumat yang diberi di atas. Lepas tu awak guna kaedah gantian, menggelupur jawapan dia keluar. Jangan tengok, ya Allah, ya Tuhanku, tak boleh buat cikgu. Jangan give up. Maknanya awak kena teruskan bergerak untuk mendapatkan jawapan yang betul. Cikgu yakinlah anak-anak jempol ni, anak-anak yang pandai dan cerdik, mampu dapat A+ dalam matematik. InsyaAllah. Boleh kan? Boleh tak ni? Boleh. Okey, tu dia. Tak ada masalah sepatutnya lah. Dia tak tahulah, rasa cikgu tak ada masalah di situ ya. Dia proses yang boleh dapat jawapan. Macam soalan ni pun kalau keluar peksa, jangan takut ya, nampak. Kacau ni cikgu. Dia sebenarnya soalan ni awak boleh nampak soalan ni. Nombor negatif, maknanya jawapan A dengan B ni dah tentu tak boleh pakai lah. Sebab kalau awak ambil jawapan A ni, awak ganti X dengan negatif 3 dekat depan ni, dia jadilah punca kuasa 2, negatif 13 tolak 1. Awak akan dapatlah punca kuasa 2, negatif 14. Punca kuasa 2 untuk nombor negatif tak boleh dikira. Tak boleh kira. Kalau awak tekan kalkulator punca kuasa 2 negatif 14, kalkulator tu akan tulis perkataan mathematic error. Jadi A bukan jawapan. Dan bila awak uji untuk jawapan B pun tak boleh. Kalau awak masuk kat depan tu, punca kuasa 2, ganti X dengan negatif 5, dia akan jadi punca kuasa 2, negatif 5 tolak 1, punca kuasa 2, negatif 6. Punca kuasa 2, negatif 6 pun tekan kalkulator, mathematic error keluar. Sebab punca kuasa 2 ni tak boleh tekan kalkulator untuk nombor-nombor negatif. Bermakna A dan B disingkirkan daripada jawapan. Jadi tinggal C dengan D. Jadi C dengan D tu awak ujilah. Yang mana boleh melahirkan jawapan kosong di belakang, itulah jawapan yang harus diterima. Jadi yang ni kita guna cuba jaya. Jadi bila A ni awak dapat negatif. Ni negatif 13 tolak 1, negatif 14 ni. Kalkulator tak mampu bagi jawapan. A bukan jawapan. B pun sama. Kalau awak ganti X dengan negatif 5 pun tak ada penyelesaian. Kita cuba C. Kita cuba C. C pun tak boleh. Kita cuba D. D ni awak ganti X dengan 13 dalam soalan ni. Ganti X dengan 13. Kedua-dua ni ganti dengan 13. So dapatlah 13 tolak 1. Yang ini 26 tambah 1. Okay. Lepas tu 3 ni awak masukkan ke dalam. 2 ni dekat luar, masukkan ke dalam. 3 dekat luar ni boleh masuk ke dalam tu. Masukkan ke dalam punca kuasa 2. 2 ni dekat luar, boleh masukkan ke dalam punca kuasa 2. Tapi bila nombor tu masukkan ke dalam punca kuasa 2, tolong pastikan nombor tu letakkan kuasa 2. Jadi nombor 3 ni masuk dalam punca kuasa 2, dia akan jadi 3 kuasa 2 darab 12. 2 ni, bila cikgu masukkan dalam dekat belakang dalam punca kuasa 2 ni, 2 tu awak kena tulis 2 kuasa 2 kali dengan 24. Macam cikgu buatlah. Macam tu. 3 dekat luar tu boleh masuk dalam punca kuasa 2. Begitu juga dengan nombor 2 ni. Boleh masuk dalam punca kuasa 2. So yang depan ni 9 kali 12, 108. Yang belakang ni 2 kuasa 2, 4 kali 27 pun 108. Jadi bila cikgu tolak, dapatlah kosong. Sebagaimana kosong yang ada dekat kanan dekat soalan. Sama. Bila sama, D sebagai jawapan. Cikgu bagi soalan ni bukan apa. Cikgu nak tengok
Awak jangan takutlah bila jumpa melibatkan punca kuasa 2 ni, dah takut. Macam mana nak buat ni? Awak guna kaedah cuba jaya je. Dia sebenarnya soalan ni kalau dalam ACMAT kita selesaikan guna kuasa 2 kiri kanan dapat jawapan. Tapi untuk matematik ni dia tak belajar kaedah tu. Awak gunalah kaedah cuba jaya. InsyaAllah dapat jawapan yang betul lah. Sebab di tangan awak dah ada kalkulator. Kalkulator boleh bantulah untuk dapatkan jawapan yang sepatutnya. Tak ada masalah. Macam soalan ni pun jangan takut ya. Ni. Ni cikgu dah terlupa nak tutup. Tak apalah. Dia soalan macam ni, bila awak jumpa soalan begini, macam 3/1/3 ni, jangan besok tak perasan. Tak perasan nak bawa dia ke sebelah kanan. Kebetulan dekat kanan tu sipar. Jadi awak pindah 3/1/3 tu ke kanan. Kemudian, mesti ada perasaan nak menukarkan 3/1/3 ni kepada nombor bercampur. 3/1/3 ni nombor bercampur, mesti ada perasaan nak menukarkan kepada pecahan tak wajar. Jadi awak tukarkan 3/1/3 ni. Maknanya 3 kali 3, 9. 9 tambah 1, 10. Dapatlah 10/3. Kemudian jangan darat silang. 6 ni dalam bentuk bahagi. 6 ni dalam bentuk bahagi. Pindahkan 6 ke kanan. Jangan darat silang. 6 tu dalam bentuk bahagi. Bila cikgu pindah ke kanan, bahagi bertukar jadi darab. Macam tu. Lepas tu 3 dengan 6 ni kalau cikgu batalkan 3 kali 6 ni batal, dapat 2. Dan 10 kali 2 dapat 20. Lepas tu 5 pindah jadi bahagi. 20 bagi 5. Jawapan A dia 4. So dapatlah jawapan dia D. Tu cara kita handle. Boleh tak ni anak-anak? Boleh tak ni? Boleh. Boleh go. Cara kita fikirlah macam mana nak handle soalan ni. Okey, satu lagi soalan. Ni soalan melibatkan garis lurus ni. 2 ni sepatutnya duduk di bawah 1. Dia dah pindah ke depan ni. Ni 2 ni sepatutnya. Awak tengok yang dalam bahasa Inggeris lah. Yang dalam bahasa Inggeris. 2 tu duduk di bawah 1. Okey, soalan ni berbunyi. 2 garis lurus, 2y sama dengan 5x tolak 4. Dan 1/2y tolak 5x sama dengan 5p. Mempunyai pintasan y yang sama. Cari nilai p. Kalau dia kata pintasan y yang sama, awak kena cari pintasan y. Ataupun kena cari bacaan untuk nilai c. Sebab c itu simbol kepada pintasan y. Jadi apa yang harus dibuat? Awak tukar kedua-dua persamaan ni kepada bentuk y sama dengan mx tambah c. Jadi tukar dua-dua persamaan tu dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Jadi cikgu ambil persamaan yang pertama ni. Cikgu jadikan bentuk dia y sama dengan mx tambah c. Bermakna pindahkan 2 ni ke kanan. 2 ni pindah ke kanan, jadi bahagi. Dapatlah bentuk y sama dengan mx tambah c. Lepas tu pintasan y, duduk pintasan y ni yang tak ada kaitan dengan x. So kalau awak lihat, yang tak ada kaitan dengan x adalah negatif 4/2. Itu adalah pintasan y. Pintasan y ni simbol dia c. So dapatlah jawapan dia negatif 2. Kemudian kita ambil pula persamaan yang kedua. Kita pindahkan 5x tu ke sebelah kanan. Ataupun cikgu darab dengan 2. Nak hapuskan 2 ni, cikgu darab dengan 2. Darabkan 2 tu dekat setiap sebutan. So dapat beginilah. 1/2 kali 2, 2 mati tinggal y. 2 kali 5 dapat 10. 2 kali 5p dapat 10p. Kemudian nak dapatkan bentuk y sama dengan mx tambah c. Pindahkan 10x ni ke kanan. Jadi awak cari yang tak ada huruf x. Jadi 10p ni tak ada huruf x. 10p ni disebut pintasan y. Jadi pintasan y itu adalah 10p. Oleh kerana dia sebut dalam soalan tu kedua-duanya mempunyai pintasan y yang sama. Jadi awak ambil pintasan y untuk garis pertama. Samakan dengan pintasan y untuk garis yang kedua. Macam cikgu buatlah. So kita gantikan pintasan y untuk garis pertama dengan negatif 2. Letak tanda sama dengan, samakan dengan nilai pintasan y untuk garis yang kedua. 10p. Kemudian 10 pindah jadi bahagi. Kecilkan, keluarlah jawapan. So jawapan dia A. Okey anak-anak, sudah 10 menghampiri 10.20 minit pagi. Itulah yang dapat cikgu bantu untuk hari ini. Dan saya seronok hari ini sebab awak cukup bersemangat. Terutamanya yang lelaki tu bagus. Semangat yang macam ini yang kita nak.
Berilah tepukan lagi sekali untuk diri sendiri. Tepuklah. Boleh Jadi itu sahaja yang dapat cikgu bantu. Ada tak cikgu di sini untuk kita nak tutupkan untuk kelas pada pagi ini? Okey anak-anak, apa respon pada pagi ni? Dapat tak ilmu yang cikgu sampaikan pada pagi ni? Dapat. Macam itulah. Siapa nama ni? Kol Zainuddin. Wah, hebatlah. Nama pun sedap ni. Okey, itu sahaja yang dapat cikgu bantu. Cikgu minta maaf banyak-banyak kalau cikgu terkasar bahasa dan sebagainya. Dan terima kasih kepada Cikgu Zai dan juga terima kasih kepada Cikgu Norita. Dan semua jawatan kuasa YPM yang ada dalam talian ni. Dan cikgu berdoa untuk semua yang ada dalam talian ni dapat ilmu pada pagi ni. Cikgu halalkan ilmu cikgu hari ni. Dan guna pakai dengan sebaik mungkin anak-anak yang dikasihi untuk awak menduduki SPM pada tahun 2022 tahun hadapan bulan Mac Jadi itu saja, kita jumpa lain kali. Bye-bye. Terima kasih semua. Jumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Bagus, terima kasih sama-sama. Kalau jumpa cikgu di mana-mana, hai-hai dengan cikgu. Cikgu tak kenal. Jumpa lagi, cikgu. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih semua.